A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali tuan-tuan puan-puan kepada siri tazkirah ringkas online Masjid Al-Mawaddah. Alhamdulillah, hari ini giliran saya untuk mengongsikan antara 7 golongan yang akan mendapat teduhannya di hari mahsyar, insyaAllah. Minggu lepas sudah pun kita bincangkan tentang 3 golongan. Yakni yang pertama adalah mereka ataupun pemimpin yang adil. Ketika mana kita dipertanggungjawabkan untuk memimpin sesebuah kaum, sebuah golongan ataupun keluarga kita sendiri, kita hendaklah berlaku seadil-adilnya, insyaAllah. Yang kedua adalah belia-belia yang menggunakan masa mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah melakukan amal kebajikan, beribadah dan sebagainya. Yang ketiga adalah mereka yang hatinya terpaut ataupun tertarik ataupun terpikat dengan masjid-masjid, insyaAllah. Terpikat ni bukan hanya sahaja di lidah mereka terpikat dengan masjid-masjid ini, mereka pun membantu masjid-masjid dalam amal kebajikan, beribadah di masjid dan sebagainya, insyaAllah. Hari ini kita akan share mengongsikan 4 golongan yang lain, seterusnya 4 golongan yang seterusnya. Yang pertama adalah golongan yakni mereka yang suka melakukan sedekah, ketika mana mereka melakukan sedekah, berinfak dan sebagainya dengan tangan kanan, tangan kiri mereka pun tidak mengetahui. Apa maksud dengan frasa ataupun sentence ini, ayat ni? Maksudnya adalah ketika mana kita melakukan sedekah, berinfak dan sebagainya, kita tidaklah memberitahu orang lain. Kita menggunakan ataupun kita menggunakan uang kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kerana kita tidak beritahu orang lain, kita pun ikhlas melakukan amal ibadah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita memberitahu orang lain, tuan-tuan puan-puan, takut jatuh di dalam hati kita perasaan riak, yakni kita merasakan yang kita ni lebih baik daripada orang lain. Kita ni bangga akan kita punya amal ibadah. Na'udzubillahi min zalik. Kerana takut niat kita pula dah riak, kita takut niat kita melakukan sedekah tersebut, kerana orang tersebut. Kita nak orang tersebut tu puji kita dan sebagainya. Na'udzubillah, itulah sebabnya riak ini adalah syirik yang kecil. Jadi kita pun jauhi ataupun janganlah kita beritahu orang lain ketika mana kita sudah melakukan amal kebajikan. Yakni dalam konteks 7 golongan ini, janganlah kita sudah bersedekah, berinfak dan sebagainya, kita pun gunakan ataupun kita pun beritahu orang lain, supaya kita pun tidak jatuh di antara mereka yang riak, dan moga-moga kita pun mendapat teduhannya, insyaAllah, di hari mahsyar. Yang kelima, tuan-tuan puan-puan, adalah mereka 2 orang yang berjumpa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menjalinkan hubungan persahabatan. Ketika mana kita menjalinkan hubungan persahabatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menjadi seikhlas-ikhlasnya. Kerana pada zaman inilah kita tahulah kita menjalinkan hubungan persahabatan itu kadang-kadang kerana kita hendak kekayaan kawan kita, famousnya kawan kita dan sebagainya. Jadi di dalam zaman ini kita pun haruslah ikhlas dalam persahabatan kita. Kita berkawan dengan seseorang itu kerana kita hendakkan kebaikan untuknya, dan juga kita hendakkan kebaikan untuk kita juga, insya-Allah. Jadi kita
bersahabat, berkawan kerana kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, tuan-tuan puan-puan, adalah mereka yang di mana mereka bersendirian, mereka mengalirkan air mata mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kadang-kadang kita bersendirian ni, kita selalu melakukan dosa. Golongan ini adalah mereka ketika mereka bersendirian tu, mereka mengalirkan air mata mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, juga kerana penyesalan akan dosa-dosa mereka yang silam. Mereka rasa mereka ni berdosa dan sebagainya. Jadi mereka pun menyesal dan malu, dan mereka pun menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh kaitkan ini dengan perbuatan ataupun solat tahajud lah, ibadah tahajud kita, di mana kita boleh melakukan solat taubat, solat hajat dan sebagainya di sepertiga malam yang terakhir, qiyamul lail, yakni kita pun boleh duduk bersendirian dan menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat dan sebagainya kerana dosa-dosa kita yang silam. Sebaik-baik pendosa, sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi kita pun dah buat dosa kan, na'udzubillah, kita pun jangan lupa nak insya-Allah bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita pun mahukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ampunkan kita. Di dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Allah cakap bahawasanya, kalau engkau datang kepada aku berjalan, aku datang kepada engkau berlari. Maksudnya apa? Kita mahu ketika mana kita hendak meminta ampun, Allah sudah pun mula mengampunkan kita. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala suka ataupun mahu mengampunkan kita. Yang kita ni hanya perlu meminta. Kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil peluang ini, duduk di malam hari, insya-Allah. Tak payah malam pun tak apa, di siang hari kita duduk sendirikan diri, angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alirkan air mata kita, menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana penyesalan dan malunya kita terhadap dosa-dosa kita yang silam. Ini juga ini adalah antara mereka lah yang perbuatan begini adalah antara mereka yang boleh mendapat naungan ataupun teduhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah mereka yang mendapat peluang ataupun mereka yang ada peluang untuk melakukan dosa zina, tapi mereka berkata apa? Inni akhafullah, aku ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana lelaki, seorang pemuda lelaki dihasut oleh wanita dan sebagainya untuk melakukan dosa zina ini, mereka reject, cakap tak, aku takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dosa ini adalah dosa yang sangat tempting dan dosa yang diskret lah, orang tak tahu pun kalau awak dah terjatuh dalam melakukan dosa ini. Jadi kita cakap apa? Inni akhafullah. Kerana apa? Kerana kita tahu Allah itu maha melihat. Mereka itu tahu yang Allah itu maha mengetahui. Walaupun sediskret mana awak berada dan sebagainya, tak ada orang dan sebagainya, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Jadi mereka yang reject ini kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kemuliaan bagi mereka dan Allah akan berikan mereka teduhan di hari mahsyar, ketika mana matahari itu sejengkal daripada kepala kita, dan ketika mana manusia-manusia lain tenggelam di dalam peluh mereka sendiri dan sebagainya, mereka ini berada dalam keadaan selesa. Jadi itulah antara 7 mereka yang akan mendapat naungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah belia yang menggunakan masa mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga adalah mereka yang hatinya terpaut kepada masjid, yang keempat adalah mereka yang melakukan amal sedekah ketika mana mereka bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri mereka tidak mengetahui, dan yang kelima adalah mereka 2 orang yang bertemu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berpisah juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keenam adalah mereka yang bersendirian, duduk bersendirian
kerana Allah Subhanahu Wa Taala air mata mereka mengalir. Dan yang ketujuh adalah mereka yang menolak daripada perbuatan zina. Kerana mereka mengatakan mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita diletakkan di antara 7 mereka yang mendapat naungan ataupun teduhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga Allah meletakkan kita semua di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.